Hai, saya perkenalkan diri saya. Saya Wee Chi Liang yang memegang nombor matrik D20181083402. Okey, hari ini saya akan membentang tentang sejarah sistem perhubungan dan pengangkutan sungai-sungai di Perak. Kewujudan Perak mula menjadi penting dalam sejarah dan kebudayaan Melayu apabila ianya merupakan tapak kesinambungan Kesultanan Melaka apabila warisan Sultan Mahmud Shah iaitu Sultan Abzam Nifah Shah dilantik menjadi Sultan di hilir Sungai Perak. Sungai Perak juga pernah digelar sebagai lebuh raya utama pada zaman dahulu kerana penting kepada penduduk di sini dari segi ekonomi, politik dan sosial. Dalam sistem perhubungan dan pengangkutan, Sungai Perak mengalirkan sepanjang 400 km dari bahagian timur laut negeri Perak iaitu kawasan Hulu Perak yang bergunung ganang hingga ke Benting Beras Basah di Bangan Datuk dan mengalir keluar ke Selat Melaka. Ianya juga merupakan sungai kedua terpanjang di semenanjung Malaysia selepas Sungai Pahang. Sungai Bido dan Sungai Kinta adalah di antara cawangan utama daripada Sungai Perak. Selain daripada itu, sungai-sungai utama di negeri Perak adalah Sungai Kirin, Sungai Kerian yang membentuk sempadan di utara negeri Perak dengan negeri Kedah, dan Sungai Bernam di selatan yang membentuk sempadan dengan negeri Selangor. Sistem perhubungan dan pengangkutan Sungai Perak penting membantu dalam British selepas era sistem perhubungan di Perak juga diterbahagi kepada 3 era. So, era yang pertama ialah era tradisional, yang kedua era kolonial British, yang ketiga pada era selepas kemerdekaan. Terdapat banyak perkembangan dan pembaharuan yang dapat dilihat di Sungai Perak ini, iaitu pada awal tradisional ialah diorang menjadikan sungai menjadi pengangkutan perhubungan bagi kapal-kapal dagang, dan kemudian sungai ini menjadi penjana elektrik yang terbesar di semenanjung. Dan pada akhir abad ini kita boleh lihat Sungai Perak juga menjadi pusat pelancongan yang terkenal. Okey, kita beralih kepada era tradisional. Menjelang pertengahan pada awal tradisional pada abad ke-19, penemuan lombong-lombong biji timah di Larut merupakan pertemuan yang menarik ketika itu. Orang yang bertanggungjawab terhadap penemuan itu ialah Long Jaafar bin Long Abdul Latif. Pengangkutan utama sebelum 1874 adalah jalan sungai yang membawa hasil biji timah ke pelabuhan. Fungsi jalan sungai juga turut sama dengan fungsi jalan darat sebagai alternatif kedua. Ia sebagai rangkaian pengangkutan bersama dengan sungai untuk mengangkut hasil biji timah emas keperluan ekonomi yang lain, jalan hutan, jalan-jalan darat yang membentuk lorong. Oleh itu, penghubungan pusat pelombongan dengan perhubungan pelabuhan yang berhampiran di pinggir pantai jalan darat menjadi perantaraan utama. Okey, untuk yang kedua ialah
sistem perhubungan dan pengangkutan sungai-sungai di Perak pada era kolonial British. Okey, pada tahun 1874, pihak British mula menjajah Perak melalui Perjanjian Pangkor. Perjanjian ini memberi peluang kepada pihak British untuk menguasai semua perkara iaitu politik, sosial dan semua di Perak. Penjajahan British di Perak memberi perusahaan drastik dalam ekonomi, terutamanya sistem perhubungan sungai. Sebelum campur tangan British, sungai menjadi sistem perhubungan utama dalam aktiviti perdagangan. Semasa J.W.W. Bush menjadi presiden di Perak, beliau mendapati salah satu aktiviti perdagangan di Perak iaitu penghasilan atap di muara sungai Perak. Antara bandar yang dibuka pada zaman British adalah Bandar Teluk Ansun. Pada mulanya, Teluk Ansun tiada dalam senarai kepentingan British sehingga wujudnya pelabuhan kolonial. Kedudukan Teluk Ansun yang terletak di titik pertemuan antara tiga sungai, termasuk sungai utama negeri Perak, menyebabkan wujudnya pertempatan tradisional yang mempunyai kepadatan penduduk yang agak tinggi. Selepas Bandar Teluk Ansun dirasmikan oleh Majlis Negeri, pihak British meminta bantuan penghulu tempatan untuk membina terusan dan memberi upah 20 sen sehari. Tujuan pembinaan terusan ini dia untuk menghubungkan lebih senang penduduk untuk memberikan sumber kepada seberang. Fungsi sungai ini telah berkurangan selepas kewujudan jalan kereta api, iaitu menghubungkan Taiping dengan Port Vale pada tahun 1885. Oleh itu pembinaan kereta api ini telah menguntungkan British dalam pengangkutan biji timah. Pada era selepas kemerdekaan, ini juga bermaksud tamatlah pemerintahan kolonial British di era di tanah Melayu, iaitu pada 1957. Hal ini juga akan berlakunya perubahan yang amat besar kepada peranan sungai di negeri Perak. Keadaan ini dapat dilihat dari sudut peranan sungai sebelum ini menjadi pengangkutan kapal-kapal dagang yang melintasi Perak. Kini Perak telah menjadi empangan yang besar untuk menjana elektrik dan pusat pelancongan yang terkenal. Sistem penjanaan elektrik hidro juga telah dibina pada skala yang besar untuk menjana elektrik yang lebih banyak untuk penduduk tanah Melayu. Kemudian air tersebut akan mengalir ke sistem hidro untuk menjana elektrik atau untuk mengawal aras permukaan takungan. Aliran air Sungai Perak ini telah memenuhi sungai Belum yang berukuran 70 km panjang dengan kelebaran 18 hektar yang dinamakan Tasik Banding. Terdapat 4 buah empangan yang telah dibina di Tasik Banding, iaitu Empangan Temegoh, Empangan Bersian, Empangan Keniring dan Empangan Cenderuh. Oleh itu, 4 empangan ini sangat penting bagi menjana elektrik pada penduduk sehingga kini.
Untuk keseluruhannya, berdasarkan 3 jenis era yang telah dijelaskan dalam penulisan di atas, iaitu era tradisional, era kolonial British dan era selepas kemerdekaan, jelas menunjukkan sistem perhubungan dan pengangkutan sungai-sungai di Perak penting dan membantu dalam meningkatkan sosioekonomi di negeri Perak. Terdapat 4 perkembangan dan pembaharuan yang dapat dilihat melalui pengedaran era tersebut sehingga memberikan kesan mendalam sehingga kini. Pada era selepas kemerdekaan pula telah berlaku perubahan yang sangat besar pada Sungai Perak. Walau bagaimanapun, sungai-sungai di Perak kini bukannya lagi salah satu elemen penting yang digunakan oleh manusia bagi tujuan penghubungan dan pengangkutan pada masa kini. Namun, ianya sangat berguna dan memberi manfaat kepada penduduk sekitar dan juga pada negeri Perak itu sendiri. Sekian saja, terima kasih.